Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 4 Sekolah Rendah Islam Integrasi Sains Ar-Raudah. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini, hari Isnin 14 Februari 2021. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menadah kesyukuran kepada Ilahi. Jom kita baca ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Okey, masih ingat lagi ke Ustazah? Siapa nama Ustazah? Okey, ya betul. Nama Ustazah adalah Ustazah Zakirah. Okey, Ustazah Zakirah akan mengajar awak subjek akhlak dan tasawuf untuk pelajar-pelajar tahun 4. Okey, semua dah bersedia ke? Okey. Hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, semua ada ke buku ni? Okey, buku akhlak dan tasawuf darjah 4. Awak jangan tersilap, jangan terambil kakak punya, adik punya. Okey, bukunya berwarna oranye. Okey, hari ini kita nak belajar apa? Okey, semua boleh buka buku ni. Muka surat 1. Okey, muka surat yang pertama. Nampak? Okey, muka surat yang pertama yang bertajuk Adab Berjalan. Okey. Okey, sebelum itulah Ustazah nak terangkan dulu apa ini akhlak dan tasawuf. Okey, akhlak dan tasawuf ni benda yang sama ke lain? Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu. Akhlak ini apa? Akhlak ni perilaku, kelakuan kita setiap hari, setiap masa, perangai kita, budi, itulah dinamakan akhlak. Sama ada akhlak tu baik ataupun buruk, mazmumah ataupun mahmudah. Kalau kita tahu mahmudah itu semua sifat-sifat yang baik, mazmumah itu sifat yang tak baik. Contoh sifat yang baik apa? Contohnya awak sekarang berada dalam kelas, awak tengah tengok suara ustazah. Itu adalah satu sifat mahmudah. Okey, awak baca doa, itu pun sifat-sifat yang mahmudah. Apa lagi? Semua yang awak lakukan yang baik itu adalah sifat mahmudah. Okey, kita dah tahu dah masuk akhlak ni kelakuan. Okey, sama ada baik ataupun buruk. Okey, apa pula masuk tasawuf ni? Okey, kalau dulu darjah 1 sehingga darjah 3 kita tak belajar tasawuf, tapi hanya darjah 4 sahaja istimewa akan belajar tasawuf. Okey, tasawuf ni apa? Tasawuf ni adalah penyucian jiwa kita. Maksudnya bersih, putih, bersih, suci, murni. Okey, jadi akhlak dengan tasawuf ni ada kaitan ke? Ya, ada. Sebab kalau kita mempunyai akhlak yang baik, secara automatik kita punya jiwa pun akan bersih. Bila kita bersih, kita akan terhindar dari segala kemungkaran dan juga iri hati, dengki, semua tu. Jadi akhlak dan tasawuf tu sangat berkait rapat. Okey, saya nak tanya ni, kenapa kenapa kita perlu belajar akhlak dan tasawuf ni? Hari-hari nak kena kita perbaiki. Ustazah sendiri pun akan perbaiki setiap hari kita lakukan. Walaupun Ustazah ni cikgu awak, tapi tetap kena perbaiki kelakuan. Sebab apa? Sebab kita nak ikut tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah telah mengajar kita daripada dulu lagi mengajar kelakuan yang baik. Sebab apa? Rasulullah ni adalah insan yang maksum, yang tiada dosa. Segala apa yang dilakukan semua adalah baik. Jadi kita sebagai manusia, sebagai orang Islam harus ikut. Kita harus mencontohi sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, kita dah tahu masuk akhlak dan tasawuf secara ringkas sebab nanti di pertengahan buku ni kita akan belajar lebih mendalam tentang tasawuf. Okey, semua buka muka surat 1. Okey, muka surat yang pertama iaitu adab berjalan. Adab berjalan. Okey, seperti kita tahu, Islam ni sangat cantik, sangat mudah, sangat sempurna. Segala yang kita lakukan tu mesti ada adab. Okey, mesti ada adab. Kita nak makan, kita nak tidur, kita nak pergi kedai, kita nak berjumpa dengan orang, semua ada adab. Okey, bahkan berjalan, sehingga berjalan pun ada adab. Kita jarang dengar apa ada ke adab berjalan ni. Tak tahu kan? Jarang kita dengar. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu adab berjalan. Okey. Okey, Ustazah akan bacakan teks ni. Awak boleh rujuk, kita baca sama-sama. Awak boleh ikut, awak boleh semak bacaan Ustazah. Okey. Okey, bersedia ya? Okey, yang pertama ni 1.1. Okey, adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melangkah kaki. Itu adab Rasulullah, nak melangkah kaki pun ada adab. Okey, mari kita baca sama-sama. Okey, perenggan yang pertama ni. Kesempurnaan yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya bersifat rohani semata-mata. Malah baginda memiliki kesempurnaan secara jasmani. Okey, secara rohani dan juga jasmani ni apa? Okey, dia kata dia kata Rasulullah ni dia sifat dia sempurna. Okey, macam saya cakap, Rasulullah adalah maksum. Kita sering buat dosa. Setiap masa kita buat dosa. Sebab kita insan biasa, kita manusia biasa. Berbeza dengan Rasulullah ni sempurna, tak pernah sekalipun Rasulullah membuat dosa. Okey, dari segi rohani dan juga jasmani. Okey, dari segi rohani ni macam mana? Dari segi rohani ni maksudnya jiwa Rasulullah tu yang sentiasa pemaaf, pemurah, baik hati. Itu dari segi rohani. Okey, sempurna dari jasmani pula apa dia? Iaitu badan. Dari segi badan sihat, cergas, sihat, sempurna. Okey, Rasulullah sihat dan juga jiwanya pun bersih. Okey. Okey, seterusnya kita sambung teks kita. Kita baca ya sama-sama. Antara yang boleh dicontohi adalah cara baginda melangkahkan kaki dengan tidak menghentak-hentakkan kaki. Okey, baginda sallallahu alaihi wasallam melangkah dengan bersemangat bagaikan orang berjalan ketika menuruni bukit. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, baginda berjalan dengan tenang. Okey, itu dia adab berjalan seperti Rasulullah. Okey, kita ulang balik. Mana tadi? Okey, apa yang kita boleh contohi daripada Rasulullah, cara baginda melangkah dengan menggerakkan kedua kakinya dengan tegap dan tidak secara menyeret. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia baginda berjalan tu secara bersemangat, tidak macam berlengah-lengah macam kita, tidak bermaya, tidak semangat. Dan juga tidak menyeret. Tahu tak menyeret tu macam mana? Menyeret tu macam orang malas, kakinya tu tak nak angkat. Kalau Rasulullah jalannya tu tegap.
berdiri tegak, hentak kaki pun bersemangat. Lain macam kita ni. Jadi kita perlu contohi Rasulullah berjalan. Setiap apa yang Rasulullah lakukan kita kena ikut. Okey. Tapi dia kata tegap dan tidak menyerit dengan menggerakkan kedua kakinya. Jadi kakinya tu diangkat kedua, satu gini jalannya macam ni, bukan macam gini. Okey, itu adalah orang yang malas. Okey, dan Rasulullah tidak berjalan secara hentak-hentak. Macam mana hentak-hentak tu? Hentak-hentak tu kakinya tu macam merungut, macam tak ikhlas, macam marah. Itu bukan ajaran Rasulullah ya. Rasulullah ni berjalan secara tenang aja. Okey, relax, santai, tidak terburu-buru. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya baginda Rasulullah melangkah dengan semangat bagaikan orang berjalan ketika menuruni bukit. Okey. Maksudnya awak tahu tak bukit? Bukit kan tinggi. Bukit tinggi, jadi bila turun laju kan berbanding dengan naik bukit. Betul. Jadi Rasulullah ni dia berjalan seperti menurun bukit. Maksudnya begitu lajunya, tapi bukan terburu-buru, betul pantas. Sebab Rasulullah tak suka buang orang yang membuang masa, orang yang lalai, orang yang melambat-lambatkan masa. Jadi seperti menurun bukit. Kalau awak nak tahu macam mana cara menurun bukit, nanti awak ada bukit, awak cuba turun. Macam mana lajunya turun bukit. Jadi Rasulullah berjalan secara pantas, tidak berlengah-lengah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia berjalan, dia akan berjalan dengan tenang. Okey, secara dengan tenang. Dia walaupun nak cepat, walaupun ada kerja yang nak lakukan, tapi Rasulullah sifat dia sangat tenang, sangat lemah lembut. Okey, kalau kita nak, contohlah kita dah terlambat nak pergi sekolah, kita dah kelang kabut, kita akan rasa macam nak cepat je, nak laju je. Lepas tu fikiran pun dah ke mana-mana je. Itu sifat kita. Tapi kalau Rasulullah, dia akan bersifat yang secara tenang, damai. Okey, kita baca perenggan yang bawah tu, iaitu sebuah hadis. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Abi Talib radhiyallahu anhu katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'an ka'annama hatta bin sabab. Okey, itu adalah sebuah hadis. Okey, ulang lagi sekali. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annaman hatta min sabab. Okey, awak boleh balik ni, lepas habis kelas ni boleh baca, boleh hafal ya. Kalau boleh, lebih baik adalah hafal hadis ini. Okey, apa maksudnya? Apa maksud hadis daripada Ali bin Abi Talib ni? Okey, artinya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan tegak, seolah-olah berjalan menuruni bukit. Okey, macam tadi Ustazah dah cakap, Rasulullah ni berjalan secara laju, secara pantas, tidak berlengah-lengah. Itu dia sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cuba kita bayangkan macam mana kita berjalan. Cuba kita ingat balik. Kita tak kisahlah kita nak pergi mana, kita nak pergi sekolah, kita nak pergi ke kedai, kita nak pergi rumah jiran. Macam mana kita berjalan? Adakah dengan menyeret, adakah dengan berlari-lari, adakah dengan mengesot, adakah jalan dengan macam-macam lagi. Okey, jadi kalau kita nak jadikan diri kita seperti Rasulullah, kita perlu berjalan dengan
tenang. Okey, tapi ada juga yang orang-orang istimewa ya, yang tidak mampu, dia tak ada kaki. Macam mana dia berjalan? Dia berjalan, ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan kerusi roda, ada juga yang menggunakan badan, kan? Pernah nampak kan orang yang tak ada kaki ni macam mana berjalan? Jadi kesian. Gitu insan-insan terpilih. Jadi kita ni yang sempurna, kita ada cukup kaki, cukup tangan, cukup segalanya. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan apa kurniaan Allah bagi pada kita. Dan kita kena gunakan kaki kita ni dengan sebaik yang mungkin. Dengan pergi ke mana? Contohnya kita pergi ke masjid, kan? Kalau sebelum ni COVID, sekarang ni COVID, tak boleh nak pergi mana? Okey, lepas habis PKP, lepas COVID, okey, kita boleh pergi ke tempat-tempat yang baik. Contohnya rumah jiran, kita menziarahi jiran tetangga, kita balik kampung jumpa saudara mara, kita pergi ke masjid, kita pergi sekolah, kan? Semua tempat-tempat yang baik. Jadi kita kena gunakan, sebab semua yang kita lakukan ni akan dicatat oleh malaikat. Kaki kita ni, kita sebelum keluar rumah pun kita kena niat dalam hati nak pergi mana hari ni. Kita nak pergi kedai pun kita kena niatnya nak pergi kedai nak beli coklat contohnya, itu niat. Kalau nak pergi kedai nak mencuri, itu tak bagus lah, tak boleh. Jadi kita kena gunakan kaki kita ni dengan sebaik mungkin, sebab tak semua orang yang mendapat kelebihan dan kesempurnaan yang kita ada ini. Okey, jadi kita pun dah habis topik adab berjalan. Okay, kita ulang balik, kita revision balik. Awak boleh tengok ya satu-satu ni. Hari ni kita belajar apa? Kita belajar adab berjalan. Okey, adab berjalan. Adab berjalan seperti siapa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama apa dia tadi? Rasulullah ni bersifat sempurna. Sifat sempurna dari segi rohani dan juga jasmani. Ada dua ya. Sempurna. Okey, macam mana cara Rasulullah berjalan? Dengan secara tegap, bersemangat, tak hantar kaki. Okey, itu dia. Dan juga Rasulullah berjalan seperti menurun bukit, laju. Okey, tidak terburu-buru, tapi dengan keadaan yang tenang. Okey, jadi kita ingat balik cara kita berjalan, kita perbaiki. Mulakan dengan kaki kanan, kita mulakan dengan niat yang betul. Kita baca bismillah, kan? Bismillah tawakkaltu ala Allah sebelum keluar rumah. Jadi setiap yang kita lakukan dalam hidup ni, semua kita kena ikut ajaran Rasulullah. Okey, jadi setakat itu sahaja pada hari ini. Okey, secara kesimpulannya, apa yang kita dapat dari pelajaran hari ini? Okey, kita bercerita pasal adab. Jadi kalau kita mahukan orang, kita nak orang kita sukai, kan? Awak nak ke orang benci kat kita? Tak nak, kan? Jadi kalau kita nak orang suka kita, nak orang sayang kita, nak orang doakan kita, jadi kita perlulah menjaga adab. Segala adab kita akan dari sopan santun, menghormati. Okey, dan bukan itu sahaja, kita sebagai orang Islam juga perlu tunjukkan contoh yang baik. Contoh baik ni kepada sesiapa saja, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Kita berbuat kepada semua orang, semua makhluk, supaya orang bukan Islam ni tengok kita ni baiknya, sopannya, jadi mereka pun tertarik dengan agama Islam. Itu pun dah salah satu, kita pun dapat pahala.
Okey, dan akhir sekali Ustazah ingatkan ada sebuah hadis, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi apa pun kita buat, kita sentiasa perbaiki akhlak untuk mendapatkan kesempurnaan iman. Okey, wallahu a'lam. Okey, itu sahaja dari Ustazah. Kita akan berjumpa lagi pada minggu seterusnya, insya-Allah di masa yang sama, hari yang sama, dengan ustazah yang sama, dengan topik-topik yang lebih menarik, lebih menarik, dan juga macam-macam lagi kita akan belajar. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.